Jangan lupa subscribe, like dan turn on notification. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada kali ini. Jadi pada hari ini saya akan teruskan dengan tajuk baru, iaitu locus dalam dua dimensi. Locus dalam dua dimensi. Jadi kita akan teruskan, apa benda locus ni? Baiklah, locus ialah satu titik yang bergerak. Dia nak cerita sekarang ni, locus ialah satu titik yang bergerak dalam keadaan yang sama dari satu titik tetap. Jadi apa yang awak kena fahamkan di sini ialah apa perbezaan satu titik yang bergerak dan satu titik tetap. Okey, satu titik tetap kat sini, ini sebenarnya adalah keyword terhadap soalan. Okey, mungkin ada soalan dari dua titik tetap, mungkin soalan dari satu garis lurus. Okey, ini adalah keyword awak. Dan locus ini ialah satu titik yang bergerak. Ingat ya, locus ialah satu titik yang bergerak. Saya bagi contoh kepada awak ialah jam. Kalau awak perasan jam dinding, okey, ada dua jarum, jarum pendek dengan jarum panjang. Kita pergi kepada jarum panjang lah, senang cerita. Okey, saya buat sini satu jarum. Okey, ini adalah jarum panjang. Adakah bila jarum jam ni berpusing, bila jarum jam ni berpusing arah jam untuk pergerakan minit, adakah jarum jam itu sekejap panjang, sekejap pendek? Dia akan sentiasa sama je kan? Dia akan sentiasa sama je. Tak adalah tiba-tiba pendek sikit, terpanjang sikit, tak ada. Maksudnya dia punya tetap. Dia punya jarak ni, jarak jarum jam sentiasa tetap. Jadi yang garisan putus-putus ni kita panggil dia sebagai locus. Okey, boleh? Saya bagi satu lagi contoh, kipas. Okey, kipas yang ada 3 bilah. Baiklah, kalau untuk kipas, mana titik tetap dia? Titik tetap ni maksudnya pusat yang tidak bergerak. Dekat mana? Okey, kalau yang untuk ini, kita tahulah. Ini adalah titik tetapnya. Jadi di mana locusnya? Locus ni di hujung bilah. Hujung bilah. Jadi maksudnya kalau yang berdari satu titik tetap ni, dia akan membentuk locus sebagai bulatan, satu titik yang bergerak dalam bulatan. Itu maksudnya. Okey, jom kita tengok jenis-jenis locus. Saya bahagikan kepada 4 jenis locus supaya awak mudah faham. Kita tengok satu persatu. Jenis locus yang pertama, satu titik tetap. Maksudnya, satu titik tetap. Maksudnya locus tu dari satu titik tetap. Yang kedua, soalan dari dua titik tetap. Yang ketiga, dari satu garisan. Dari dua garisan, yang mana dua garisan ni kita pecahkan kepada dua pula sebab bentuk dia akan berlainan. Ada garisan selari. Macam mana garisan selari? Yang ada anak panah, ini maksudnya garisan selari. Dua garisan bersilang. Ada dua garisan yang bersilang. So dekat mana locus tu berada, titik yang bergerak tu? Jadi kita tengok satu persatu. Bagi jenis yang pertama, iaitu dari satu titik tetap. Okey, dari satu titik tetap. Untuk yang ini kita tahu. Okey, awak tak tahu, saya bagi tahu awak. A adalah A adalah satu titik tetap. Jadi sekarang kita nak bina locus. Contohnya, okey, bina locus C yang mempunyai jarak 2 cm dari titik tetap A.
Jadi sekarang kita nak tahu dekat mana locus C tu berada. Ingat ya, dia mesti sentiasa jarak dia 2 cm. Maksudnya sini 2 cm, ke sini pun 2 cm, ke sini pun 2 cm, ke sana pun 2 cm. Jadi macam mana locusnya? Locusnya kerja macam lah. Dia akan membentuk satu bulatan. Jadi maksudnya untuk jenis yang pertama ni, locus akan membentuk bulatan. Itu maksudnya. Jenis yang kedua, dari dua titik tetap. Apa maksud dari dua titik tetap? Okey, saya bagi contoh. Ini adalah titik A, ini adalah titik B. Okey, dia kata locus. Contohnya, bina satu locus yang mempunyai jarak di antara dua titik tetap, iaitu titik A dan titik B. So, dekat mana locus? Locus ni mesti berada di tengah-tengah antara titik A dengan titik B. Jadi, kat mana tengah-tengah dia? Kat sini lah. Maksudnya, bila locus berada di sini, contoh locus dia berada di sini, jarak dia dari A dengan jarak dia dari B sama. Kalau locus tu berada di sini, jarak dari A, jarak dari B mesti sama. Itu maksud dia. Okey. Locus ni boleh kat sini. Kalau kat sini maksudnya jarak dia dari A dengan jarak dia dari B mesti sama. Itu maksudnya locus dari dua titik tetap. Cikgu, macam mana kalau titik tetap tu dia melintang pula? Contohnya macam ni. Ini C, ini D. Agak-agak awak, dekat mana locus berada? Dia mesti berada sama jarak daripada C dengan D. Kat mana? Kat tengah-tengah lah. Itulah locusnya, berada di tengah-tengah. Okey, boleh? Seterusnya, kita tengok jenis yang ketiga. Satu garisan tetap. Apa maksud satu garisan? Kadang-kadang ramai student dia confuse. Satu garisan macam mana garisan? Macam ni lah garisan. A, B. Kalau yang ini bukan garisan dia. Ini titik A, titik B. Yang ini pula adalah satu garisan AB. Ini nama dia garis AB. Okey, jadi sekarang di mana locus bagi satu garisan? Okey, saya bagi awak gambaran je dulu. Dia punya locus tu berada di mana? Nanti kita jawab soalan. Okey, bagi untuk garisan yang melintang, dia punya locus atas dan bawah. Maksudnya, daripada titik nak pergi ke locus atas ni 2 cm. Maksudnya daripada garisan AB nak pergi locus bawah ni pun mesti 2 cm. Okey. Kalaulah dia punya garisan dia menegak. Contohnya C D. Itu garisan CD. So dekat mana dia punya locus? Kat mana dia punya locus? Kalau untuk garisan yang melintang mendatar macam ni, atas bawah. Kalau yang menegak macam ni, kiri dengan kanan. Sama juga lah konsep dia, kiri dengan kanan. So kalau daripada sini ke sini 5 cm, maksudnya daripada sini pun ialah 5 cm juga. Okey, boleh? Seterusnya yang keempat, locus dari dua garisan. Locus dari dua garisan. Dua garisan yang selari. Okey, dua garisan selari. Macam mana garisan selari ni? Ini AB, ini CD. Locus ni mesti berada di tengah-tengah dan jarak dia mesti sama daripada garis AB dan garis CD. Dekat mana agak-agak awak? Kat tengah-tengah lah. Maksudnya jarak locus dari garisan AB 2 cm. Jadi
jarak locus dari CD pun mesti 2 cm. Sebab tu locus mesti berada di tengah-tengah supaya jarak dia sama. Macam mana pula bagi dua garisan yang bersilang? Okey, dua garisan yang bersilang, contohnya macam ni lah. Cuma kita ambil sikit je. Okey, itu je. So kita nampak sekarang ni, ini yang bersilang kan. Okey, jadi sini A, B, C. Dia bersilang di mana? Dia bersilang di B. Jadi maksudnya locus awak akan mula di B. Tengok tempat dia bersilang tu di mana. Itulah locusnya. Okey, boleh? Awak faham? Saya nak awak kenal dulu bentuk locus tu macam mana. Ingat je, locus ialah jarak. Okey? Untuk yang bersilang ni, maksudnya awak dah tahu ini ialah locusnya kan. Maksudnya kat sini, kalaulah titik ni bergerak tau. Titik ni bergerak. Dia tak kisah dia berada di mana-mana, tapi jarak dia masih sama daripada garisan AB dengan BC. Contohlah, titik tu stop dekat sini. Okey. Titik tu stop dekat sini. Maksudnya jaraknya ke garisan AB dengan jaraknya ke garisan BC mesti sama. Yang mana sini sudut 90 darjah, sini sudut 90 darjah. Itu baru valid. Kalau awak nak buat, okey, titik bergerak kat sini, tiba-tiba okey jarak pada sini, tak boleh ya. Dia dah lain. Itu dah lain. Ingat, ia mesti bersudut 90 darjah. Baru kita tahu, okey, jaraknya mesti sama. Baiklah, jom kita tengok contoh-contoh soalan yang ada di dalam buku teks. Contoh 4. Bina locus bagi titik P yang sentiasa berjarak 3 cm dari satu titik tetap O. Ingat tadi, jenis locus ada berapa? Jenis locus ada 4. Yang mana satu titik, dua titik, satu garisan, dua garisan. Yang mana yang ini selari, yang ini bersilang. Okey, kalau satu titik, locus dia bentuk apa? Bulatan. Kalau dua titik, locusnya kat mana? Kat tengah-tengah. Ya? Kalau dua titik, locusnya dekat tengah-tengah. Kalau satu garisan, locusnya kat mana? Atas dan bawah, ataupun kiri kanan. Kalau dua garisan selari, dia berada di tengah-tengah. Kalau dua garisan yang bersilang, tempat yang bersilang tu kita tarik. Okey. So sekarang kita nak tengok ini yang mana satu. Contoh 4. Bina locus bagi titik P yang sentiasa bergerak. Kita nampak bila soalan ni cakap P sentiasa berjarak 3 cm. P sentiasa berjarak 3 cm. Okey, dari satu titik tetap O. Dia dah bagi tahu. Titik tetap sekarang adalah O. Jadi yang mana yang bergerak? P lah yang bergerak sekarang ni. Ini yang bergerak. Okey, kita dah tahu locus kita nama P. P yang akan bergerak. Tapi sekarang ni jenis yang mana? Adakah satu titik, dua titik, satu garisan atau dua garisan? Satu titik. Bila satu titik, kita tahu locus kita akan membentuk bulatan. Baiklah, bila ada perkataan bina ni, ini maksudnya awak kena guna jangka lukis ya. Bila untuk bulatan, kita kena guna jangka lukis. Maksudnya awak kena buka awak punya jangka lukis tu. Ini yang bahagian pensel, ini yang bahagian dia punya jarum ni. Okey, awak kena buka sini ke sini, maksudnya 3 cm. So dekat sini, yang dekat bahagian O ni, awak akan letak jarum di sini. So nanti awak akan putarkan jangka lukis awak akan dapat, wah cantiknya, 3 cm. Maksudnya dia sentiasa berjarak 3 cm. Jadi mana dia punya locus? Inilah locus dia. Ni yang membentuk bulatan. Yang mana ini adalah nama dia locus P. Biasanya kita akan label ya. Okey, seterusnya kita tengok
contoh seterusnya. Bina lokus bagi titik P yang berjarak sama dari dua titik tetap M dan N. Dia dah bagi dua titik tetap. Dua titik tetap. Sini M, sini N. So, sekarang kita tengok balik. Kalau dua titik tetap, dia punya lokus kat mana? Dekat tengah. So, sekarang ni lokus awak akan berada di tengah-tengah. Jarak dia mesti samalah. Kalau yang macam ni, bila ada kotak bina, sama jugalah. Awak kena guna jangka lukis. Okey. So, bila awak guna jangka lukis, awak akan dapat lokus awak berada di tengah-tengah. Yang mana lokus ini namanya apa? Lokus P. Boleh? Kita teruskan dengan contoh seterusnya. Tajuk ni kalau awak faham soalan, awak akan seronok. Itu je saya boleh cakap. Okey. Raja di sebelah menunjukkan segitiga sama sisi PQR. Okey. So, kita nampak kat sini, ini adalah satu segitiga sama sisi PQR. Tentukan lokus bagi titik X yang berjarak sama dari titik P dan titik R. Nampak ya? Walaupun P ke R disambungkan melalui garisan, tapi soalan dia titik P, titik R. Jadi sekarang ni titik P, titik R. Lokus kita yang bergerak sekarang ni nama dia adalah X. Jarak dia masih sama. So, kalau titik, kita pergi balik yang previous, yang tadi, dua titik kan? Kalau dua titik maksudnya kat mana? Kat tengah-tengah lah kan? Kat tengah-tengah. Walaupun dalam soalan ni awak nampak ini adalah satu garisan, tapi soalan kita titik P, titik R. Jadi dekat mana awak punya lokus? Kat tengah-tengah lah. Jadi kalau dia suruh bina lokus, biasanya dia akan terus suruh bina terus di atas gambar rajah. Okey, di atas gambar rajah. Okey. Jadi kat mana dia punya lokus? Di situlah. Jadi ini adalah lokus X. Bila awak membina menggunakan jangka lukis, ia akan lurus ya. Sekarang saya tak gunakan jangka lukis sebab tu awak nampak yang kat bawah ni singit. Okey, boleh? Seterusnya, kita tengok contoh seterusnya. Raja di sebelah menunjukkan satu garis AB dilukis pada grid segi empat sama bersisi satu unit. Apa maksudnya sisi satu unit? Maksudnya kat sini, ini satu unit, ini satu unit. Pada rajah, lukiskan lokus bagi titik X yang sentiasa bergerak. Okey, kita tahu lokus kita nama X sebab dia akan bergerak 3 unit dari garis AB. Sekarang baru kita tengok dari garis AB. Ada ayat itu. Dari garis AB. Satu garisan ke dua garisan sekarang? AB adalah satu garisan. Jadi kita tengok balik. Bila kita tengok balik, yang mana tadi? Satu garisan kan? Ini satu titik, ini dua titik. Baru kita jumpa satu garisan. Yang mana kalau macam ni satu garisan, dia punya lokus akan berada di atas dan di bawah. Dan kalau dia melentang macam ni, menegak macam ni, dia akan berada di kiri dan di kanan. Jadi sekarang ni kita tengok soalan kita balik. Okey. Kita punya garisan macam mana? Kita punya garisan macam ni. Jadi maksudnya lokus akan berada di mana? Lokus kita akan berada di atas dan di bawah. Jadi jarak dia macam mana? Dia kata 3 unit dari garisan AB. Jadi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ke atas pun sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jom kita bina. Bila bina, ingat ya, untuk lokus mesti gunakan pembaris. Okey, mesti gunakan pembaris. Jadi sekarang saya dah membina lokus. Jadi ini namanya lokus. Namanya adalah lokus X. Boleh?
Seterusnya kita tengok contoh seterusnya. Rajah di sebelah menunjukkan segi empat tepat. ABCD yang dilukis pada grid segi empat sama bersisi 1 unit. Sama juga macam tadilah. Sini satu kotak ni beza dia 1 unit ukuran dia. Huraikan dan lukis lokus X yang berjarak sama dari garis AB dan DC. Sekarang ni dia kata huraikan dan lukis lokus X yang berjarak. Jadi kita tahu nama lokus yang kita nak lukis sekarang ini adalah X. Dan dari garis AB dan DC. Sekarang dari garis AB dan DC. Jadi sekarang ni ini adalah jenis yang keempat dari garis AB dan DC. Yang mana bila kita tengok garis AB dengan garis DC adalah selari. Jadi ingat balik jenis yang keempat tadi. Jenis yang keempat tadi, bila satu garisan AB CD dekat mana dia punya lokus? Ya, dekat tengah. Jadi sekarang ni awak kena pastikan lokus awak berada di tengah-tengah antara garisan AB dengan garisan DC. Jadi cuba awak kira daripada atas sampai ke bawah ada berapa unit? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bahagi 2 awak akan dapat 3 kan? Memisahkan 3 kotak dengan 3 kotak. Dia akan berada di antara ni. Jadi kita tahu kita punya lokus berada di tengah-tengah antara garisan AB dan DC. Jadi ini adalah kita punya lokus X. Baiklah, awak perasan tak ada huraikan di sini? Macam mana awak nak menghuraikan? Okey, huraikan ni maksudnya awak kena buat karangan lah sikit, ayat sikit lah. Okey, macam mana awak nak tulis? Lokus bagi titik X yang awak salin balik je. Ni. Ini awak salin balik sahaja. Lokus bagi titik X yang berjarak sama dari garis AB dan DC ialah garis yang selari. Selari dengan mana? Dengan AB dan DC lah. Yang selari dengan AB dan DC. Serta, panjangkan. Serta apa? Apa tadi? Berjarak. Awak kena terangkanlah dia berjarak berapa unit kat sini. Serta berjarak 3 unit dari garis AB dan DC. Panjanglah sikit menuliskan. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang seterusnya. Bina lokus bagi titik X yang berjarak sama dari dua garis lurus PQ dan PN yang bersilang di P. Okey, ini masih jenis yang keempat. Lokus dari dua garis lurus. Dua garis lurus, ya, dari dua garis lurus. Yang mana ini adalah garisan yang bersilang. Kalau bersilang, saya cakap apa? Yang tempat bersilang tu kita akan mulakan dengan lokus. Okey, jadi dia akan putus kat sini lah. Jadi dekat mana awak punya ni? Dekat P lah. Dia bersilang di P kan. So awak akan starting dekat sini lah. Okey, jadi ini adalah lokus X awak. Seterusnya tengok contoh yang terakhir. Rajah di sebelah menunjukkan segi empat sama ABCD. Ada huraikan. Ingat ya, kalau huraikan yang tadi itulah kena buat karangan sikit. Huraikan dan lukis lokus bagi titik Y yang bergerak. Lokus kita nama Y sekarang. Sama jarak dari garis AB dan garis AD. Garis dari garis AB dan garis AD. Maksudnya sekarang ni ada 4 jenis kan? Ada 1 titik,
ada 2 titik, ada 1 garisan, ada 2 garisan yang mana selari dengan bersilang. Jadi sekarang ni kita tahu ini dari garis, ada 2 garisan, 1, 2. Jadi kita akan fokus yang ini. Sekarang kita tengok gambar rajah, sama ada garisan ni bersilang ataupun selari. Garis AB, mana garis AB? Okey, garisan AB berada di sini. Dan seterusnya garis AD. Adakah dia selari? Tidak. Adakah dia bersilang? Ya. Di mana dia bersilang? Di A. Jadi maksudnya bila bersilang, yang tempat bersilang tu kita akan mulakan dengan locus. Jadi sekarang dekat mana kita punya locus? Di sinilah. Jadi itu adalah locus Y. Dapat? Baiklah, sekarang kita nak huraikan pula. Saya kata apa? Kalau nak buat huraikan, ambil balik ayat di atas. Okey. Kita nak start dekat mana? Dekat sini. Salin balik. Locus, awak salin dia. Locus bagi titik Y yang bergerak sama jarak dari garis AB dan garis AD. Okey, awak sambung. Ialah garis apa benda ni? Ini apa benda? Ini adalah satu garis lurus ya, ingat. Untuk yang ini je yang berbentuk bulatan. Yang lain semua adalah satu garis lurus. Ialah garis lurus yang membahagi dua sama sudut BAD. Kenapa membahagi dua sama sudut BAD? Sebab kita potong, kita mula dekat A tau. Ini sudut BAD. BAD. So dia mula cross dekat sini, sebab tu kita kata membahagi dua sama sudut BAD. Untuk tajuk ni, kalau awak faham soalan, awak akan dapat jawab. Tajuk ni sangat seronok untuk dijawab sebab ia hanya melibatkan lukisan sahaja. Okey, jadi saya harap awak faham apa yang awak belajar hari ini. Jadi selamat mengulang kaji dan sekian sahaja dari saya. Assalamualaikum. Terima kasih.